Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So nanti Zul akan updatekan kuartal data untuk pullback. So sebab apa Zul masih lagi menunggukan pullback sebab kita dah naik RSI dah pun overbought. So nanti Zul akan terangkan semalam di Discord channel Zul ada terangkan sikit possible kita akan berlaku sikit last pump untuk di 1 hour. Kemudian barulah kita akan berlaku rejection ataupun kita nak tengok dapat pullback balik almost ke mana. Adakah kita akan dapat lagi ke 18k? Nanti kita akan tengokkan chart untuk pagi ni. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah Coin Market Cap. So currently kita tengok total market cap currently berada di mana? Total market cap currently berada di 982 bilion. Dia akan zoom in sikit water Coin Market Cap. So mana anda boleh tengok. So inilah Coin Market Cap. So total market cap currently berada di 982 bilion. So hampir balik ke above 1 trilion. So Zul jangkakan untuk net sebulan, ramai yang mengatakan kita akan jangkakan untuk dalam 10 trilion atau 10 trilion. So 10 trilion tu adalah menyamai untuk market gold untuk kuartal dengan current total market gold. So itulah aku target untuk net sebulan. So apa kita tengokkan untuk volume hanyalah 46 bilion. So dropping untuk keseluruhan untuk dalam minggu lepas. Kemudian BTC 40 poin, hampir 41, Ethereum 19.3. So apa summary untuk pergerakan semalam dalam tempoh 24 hours, total market sikit drop sebanyak 0.24, volume drop 43%, BTC domain juga drop 0.08%. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 20.8, hampir 21. So kan Zul ada target nombor dalam 23 ke 25k. Nanti Zul akan terangkan kenapa 23 25k dalam Discord channel, mungkin dia dah tahu sebab Zul ada share sikit. So untuk Ethereum berada di 1.5k, 1.5 dengan dalam tempoh 24 hours hanyalah naik hampir 0.2%. So lain-lain altcoin semalam kuartal rate Solana drop balik 6 kuartal 6 dolar tapi naik sampai 22 dolar. Jadi akan tengok balik Solana ni, akan update itu. Dan let's go kita pergi ke chart kita untuk di Bitcoin. Sebab apa ada data menarik yang Zul nak sharekan, iaitu mengenai chart di Bitcoin. So inilah chart di Bitcoin untuk di daily. So Zul akan rumuskan, Zul akan kuartal recap balik kat mana yang tu tinggal. So itu kita tengokkan swing high ni to swing low ni kita ada bought resistance, dan bought resistance ini dah pun breakout, dan breakout target adalah 1.2 1.6. 1.2 kita berada di 23, 1.6 kita berada 25. So itulah target untuk breakout ni. So inilah kuartal yang resistance. So net bought resistance kita ke mana? So kita perlu cari next bought resistance kita berada di last high last low. Ni last high dia dan last low. So last lower high lower low untuk kata bottom di Bitcoin. So now kita dapat pergerakan ni. So meaning ini ada resistance yang kata penting. So meaning untuk pergerakan Bitcoin currently dah pun berada di kawasan bought resistance ni. So ni kita akan delete yang dah lepas ni. Currently Zul monitor pergerakan ni, dan pergerakan ni berada antara 21.5 ke 23k. So dan boleh lajak sikit dan 25 sebab 25k sebab kita ada high ni. So apa yang Zul nak tengok adalah untuk daily. Kita tengok daily RSI. RSI untuk daily dah berada overbought, stock RSI pun berada overbought. So meaning momentum untuk naik itu, untuk nampak candle yang tinggi itu aku kata tak logik untuk secara technical unless volume ada. Kalau volume ada, dalam banyak volume, barulah dia akan ada push, aku kata price akan sampai ke atas. So, untuk current technical memang suggestion untuk daily memang tak ada lagi kita nak nampak pergerakan kuartal candle yang kuartal yang naik sampai panjang ataupun ketara macam ni. So kemudian kita tengok di 4 hours pula. Di 4 hours kita nak tambahkan RSI. Di 4 hours sedikit bullish, bukan bullish, just bullish, cuma dia momentum itu ada. Kenapa cakap momentum? Walaupun RSI dah berada di overbought, tapi stock RSI kita berada di oversold, dan betul-betul oversold hampir di kawasan 1.6. Meaning kita tengok inilah momentum. So untuk di 4 hours suggestion untuk price ada still lagi kita ada momentum untuk naik. So menunjukkan kita ada possible boleh hit 21.5 ke dalam 23, rezeki ke 25 untuk breakout. So apa yang nak tengok adalah price hit kawasan bought resistance ni, kemudian tu jangkakan untuk akan berlaku rejection. Tu currently untuk short term adalah more kepada untuk sedikit pump lagi untuk at least masuk ke dalam box sebelum kita dapat pound rejection. Tu macam mana pound rejection, kita akan tengokkan sekarang ni. Tu sedang monitor, dia akan sharekan. So untuk di forward, kita tengok 1 hour pula, kenapa juga ada expected untuk naik. So malam Zul ada sharekan di dalam Discord channel, Zul ada sharekan pergerakan bullish ini seperti mana Zul sharekan pergerakan bullish sebelum ni, iaitu kita nampak sikit aja small ni. Kemudian price of breakout daripada ni adalah swing low ini to swing high. Anda ambil yang ni boleh, point breakout yang ni.
ataupun ambil daripada lower ni, point breakout, kita nampak price dah pun sampai kita punya target dan kali still lagi. So kali dia buat another small base. So sama juga pergerakan ni. Untuk small base ni kita nampak pergerakan untuk di kita akan delete tu tersentuh tadi. Okey, kita akan tengok ni, kita point breakout ni untuk 1 hour adalah nampak price menuju ke mana, dia ke dalam box resistance. So yang tu nak tengok kali ni adalah pergerakan movement ni suggestion untuk short term 1 hour, 4 hours lah, price momentum ada, cuma kita dah sampai ke kawasan limit untuk kata resistance. So untuk jangkaan tu, adakah hari Isnin ni akan berlaku pump, kita tengok macam mana. Boleh expected boleh berlaku pump, kemudian boleh aku kata mungkin hari Selasa Rabu mungkin dia akan start drop, start pullback sampai mana. So pullback sampai mana tu kita akan cari selepas dia hit kawasan ni. So berdasarkan height currently yang kita ada, so berdasarkan kalau hit last low dan last height yang kita ada adalah dalam 21.2, mini support kita berada di 17.6 kan, antara 17.6 dan 16. Jika zoom in 0.6, 0.7 Fibonacci ada 17.6 ke 16.7. So itulah yang dijangkakan. Untuk menjangkakan untuk hari ni, dijangkakan untuk 1 hour dia ada momentum untuk naik, 4 hours pun ada momentum untuk naik. 2 minit untuk kuartal di kenaikan ni dijangkakan price boleh naik at least sedikit lagi ke kawasan ni. Kita jangkakan dalam kawasan 22.25. So kita ubahkan Fibonacci ni berada naik atas, ataupun kita boleh limit sikit dalam kawasan almost dalam 23. So kita jangkakan dalam expected 23, mungkin kita letak ni je 22.425. So ni kita tengokkan kat manakah current box support kita. Box support kita akan berada dalam range antara 18.5. Kita akan ubahkan balik ni. Box support kita akan berada dalam 18.1 ke 16 ataupun ke 17k. Dan ada apa di kawasan tu kita akan tengok di daily. So kita akan delete yang ni. Kita akan tengok daily, kita tengok apa yang berlaku. Kita berada di kawasan, iaitu kita breakout yang ni dan kita kembali balik untuk retest low ini dan low ini. So ni kita ada kawasan range untuk retest. So possible apa yang berlaku lah tu jangkakan untuk Bitcoin, kita akan ada pun naik dan kita akan dapat pullback ni. Dan inilah pullback yang nanti di mana kita nak tengok akan berlaku bounce, iaitu kita antara resistance dan support. So ni kita nak tengokkan, dan trendline ni penting untuk monitor kekuatan bullish. Kalau bullish loss position ini, so ni kita jangkakan price still lagi boleh drop sebenarnya kan. Walaupun kita dah naik, still lagi aku kata be hati-hati, dan kita tahu kat mana kita nak turn over ataupun kita nak ubah kita punya analisis berdasarkan data yang ada. So berdasarkan data ialah jangkakan price boleh naik sampai kawasan return dan juga untuk menunggu pullback, dan pullback tu insyaAllah dia akan buy another Bitcoin dan juga altcoin yang lain. Dia akan buy agresif sikit untuk aku kata fulfill, aku kata penuhkan dia punya target tu. Contoh tu ada mati 1000 phantom 1000 tu target kan, kalau dapat masukkan all in untuk dapatkan target. So inilah kawasan yang good banyak untuk pullback untuk first lower high. So kita lower low, high low, kemudian kita buat lower high yang pertama untuk pergerakan uptrend. So ini kita nampakkan ialah pullback. Inilah pullback tu dalam 18k. So apa-apa kita monitor untuk pullback itu, InsyaAllah kita akan dapat, unless kita ada volume dalam market, price terus naik atas. So ini menunjukkan kita akan adjust. So ini kalau in case kalau price terus naik sampai 25, kat mana kita akan dia punya target boleh sampai dalam 26. So sampai kawasan 6 kita pun tarik Fibonacci yang baru, swing low, swing high. So ini kita dapat support itu masih boleh lagi jatuh dalam round 20k. So itu yang komentarkan tu kat currently menunjukkan kita still lagi expectation untuk berada di kawasan resistance dalam box purple ni, dan expectation kita akan berlaku pullback untuk dapatkan low high yang pertama. Kemudian itulah good sebab apa kita ada range ni. So ini adalah expected dia sampai kawasan ni berlaku rejection, retest untuk aku kata resistance sebelum ni untuk menjadi support. So retest support tak, kalau dia bound meaning good untuk kita naik lagi untuk breakout yang ni resistance, dan breakout resistance ni adalah target 1.2 1.6 dia kat mana. Jangkakan kita nak swing high ini to swing low 1.2 1.6, kita berada di kawasan 27. Ada apa di 27? Kita akan tengok box 27 ni kita ada yang ini, iaitu kita nampak kawasan range sebelum ini. Kita nampak range untuk Bitcoin kawasan ni. So inilah targetnya. Kalau kita break 23k ataupun break asal resistance kawasan ni, kita akan net ke kawasan resistance. Kemudian break resistance kita akan lagi net. To step by step kita monitor data, dan juga data itu akan beri dia boleh berubah bila-bila masa. So ini kita alert dengan perubahan dan kita perlu aku kata buat analisis baru. So kali ini yang Zul nak checkkan untuk anda, Bitcoin Zul jangkakan akan expected boleh berlaku pullback. Untuk short term kita jangkakan possible boleh berlaku kenaikan ke dalam ring kawasan ni. So itulah untuk di Bitcoin.
So lagi kita pergi ke Solana kejap sebelum tu pergi ke ruangan komen tu tengok Solana apa yang berlaku. So Solana $2.22. Solana sebelum tu pergi ke ruangan komen untuk tengok ada tak yang request 2 hari lepas. So Solana 22. So apa yang berlaku? Solana sampai kita punya di daily Alright, so betul-betul sampai dalam tu punya target iaitu 25, kemudian dia sedang berlaku pullback dan RSI pun oversold, so RSI pun also di di daily di 4 hours sama juga macam suggestion untuk di Bitcoin, RSI overbought tapi stop RSI oversold. 1 hour above 50 stop RSI oversold, so meaning kita jangkakan ni kalau Bitcoin melakukan kenaikan, altcoin naik, so meaning untuk di aku kata Solana ni Zul ada session untuk price akan hit kita punya first trend line ni untuk trend line putih ni, dari di mana sekiranya Solana breakout je pada ni, ini bermakna confirmation untuk Solana daripada pergerakan downtrend berubah jadi uptrend. So kita perlu breakout trend line putih ni untuk confirmation. Dan kali kita berada key level iaitu 25, seperti mana Bitcoin sebelum ni berada 18k juga kan. Kalau break 18k itu adalah kita akan first di breakout untuk movement naik atas. So sama juga untuk Solana, kita ada $25 dan breakout saya $25 ni kita jangkakan dia boleh breakout trend line, dan breakout trend line ni itulah confirmation kita bahawa inilah kita punya bottom, tak akan ada lower bottom dan kita biarkan dia naik. Kemudian kita akan tunggu retestment balik ke 25, kemudian kita inilah good lower high iaitu lower low, lower high yang pertama untuk daripada downtrend berubah jadi uptrend. So itulah untuk di Solana tu. Jangan panik, jangan tahu kita ada 2 tahun lagi untuk DCA. So whatever price kita consider good DCA untuk anda buy secara long term. So itulah untuk Solana. So let's pergi ruangan komen sikit. So tengok 11 terbaik, thank you. So betul ke BTC dan balik 14k? Ramai pun maaf saya kan. Zul tak tahu, Zul tak tengok post orang lain. Dah sama, kadang busy kan, tak sempat nak tengok post orang lain, kadang ada tengok juga. Tapi juga kan Zul adalah berdasarkan juga lagi Zul terangkan tadi, kita boleh lagi untuk di Bitcoin boleh return balik, iaitu kita sedang menunggu pullback. Macam juga kan adalah untuk kita berada resistant, RSI pun dah overbought, hanya stop RSI saja, momentum untuk short term saja ada, tapi kita expectation tu kita boleh return balik dalam range ni dalam kawasan 18.8 ke 17.6. So itulah pullback yang healthy ataupun kita panggil pullback yang anda must buy. Sebab apa? Must take opportunity. Kalau drop bawah, misalkan kita akan tengok balik kenapa dia drop bawah dan drop bawah tu sampai mana boleh drop. So currently adalah pergerakan bullish, kita suggestion price boleh kawasan ni dan berlaku bound. Kalau tak berlaku bound, meaning kita dapat kita trend line ni, trend line ni boleh return balik ke kawasan ni, dan return ni adalah boleh drop balik ke 14.10. So itu suggestion tu. Market boleh berlaku, boleh berubah seperti mana-mana, tapi macam juga kan untuk currently kita dalam kata uptrend, daripada downtrend dan uptrend. So adakah kita masuk balik dalam kata downtrend? Kita akan tunggukan. Kalau data tu flash, nanti tu akan sharekan. Currently adalah more kepada uptrend. So itulah untuk di kata untuk jawab pertanyaan tadi. Kemudian minta review KDA Zone, net price nak pergi mana? So, KDA tu kan tengok kan sikit untuk KDA. So KDA apa berlaku? So tu ada aku kata bear flag tu untuk target kan, tapi macam juga kan untuk di KDA ni ada bullish dah, sebab apa Bitcoin pun dah start bullish. So meaning kita perlu suggestion untuk altcoin pun start bullish. So yang ni kita boleh delete dulu. Yang ni sebab apa kita dalam mode bullish. So apa yang Zul nak tengok, tapi still lagi price boleh sampai kawasan ni berdasarkan yang ni. So untuk rejection atau confirmation, kita ada yang ni. Untuk di KDA nampak di 4 hours ni kita nampak double bottom, iaitu ni pembentukan ini. So inilah double bottom. So double bottom ini suggestion kita adalah untuk price untuk breakout untuk kawasan $1 ni, $1.13. Price target ini adalah daripada low to high, point of breakout kita akan nampak price akan menuju ke mana. Next dia punya key level iaitu 1.45. So meaning inilah suggestion untuk KDA, dan KDA juga kalau ikutkan di daily sebelum ni dia dah breakout yang sedikit trend line ni. So meaning kita tengok dah start melakukan bullish. So meaning kita tengokkan confirmation adalah breakout kita punya untuk kalau Bitcoin ada 18k, kalau Solana ada $25, untuk KDA ada di $1.45. So kalau berada kawasan ni, so meaning kita jangkakan dia dah start bullish momentum itu dah start, walaupun kita dah confirmation awal kat sini dah pun breakout, cuma breakout tu tak breakout dengan strong, tak ada volume. Bitcoin pun aku kata masa tu belum lagi tunjuk tanda bullish. Nampak breakout dia still lagi dalam bawah. Kemudian untuk ini yang tu nak tengokkan seperti mana yang tu nak cakap di Bitcoin, iaitu pullback yang kita menggunakan swing low ini to swing high
price pullback kawasan ni dan berlaku bound, dan bound tu breakout resistance dan kita currently 1.3 dan confirmation yang lebih akan strong untuk di KDA adalah break 1.45, baru kita jangkakan dia tak akan return dah bawah daripada 1.45. Sekiranya breakout bawah 1.45 atas 1.45. So itulah untuk di KDA. So kalau adakah good position untuk anda buy, silakan. Mana-mana altcoin dah consider good untuk di KDA pun masih antara 95 dan 90%. Kan dua ada target untuk buy untuk long term, iaitu antara 95% ke 98%. So whatever price below $1.45 consider a price good untuk anda all in dapatkan target. Berapa target anda? 1000 coin, 10,000 coin, 100 coin, 10 coin, 1 coin, tak kisah. Whatever anda target itu, itulah consider range ini adalah good untuk anda kata all in dapatkan target anda. So, kalau anda tak nak all in, anda nak be safe, anda boleh DCA saya nanti. Mungkin bulan ni masuk kuartal 100, bulan depan 100, bulan depan 1000, bulan 3000. So berdasarkan kepada dana ataupun kata purchasing power masing-masing. So yang terbaik DCA. Kalau anda nak dah yakin inilah kata price untuk long term, anda dah yakin kaji fundamental, 95% antara 95% ke 98% adalah great buy, great area untuk anda all in dapatkan jumlah target coin yang anda nak. Itulah untuk KDA. So next kita akan pergi ke kamera lain. Sekarang tolong review ad KuCoin untuk murah. Okay, ADS untuk kan tengok kan ADS ULT. Nak tengok di KuCoin tu Alchemy. So dia akan Alchemy tengokkan, tak pernah buat review lagi. So di daily first nak tengok dulu. Okay, yang untuk di ni ikutkan harga yang ni opening dekat sini dan kita nampak support ni bertukar resistance. So untuk suggestion untuk long term, first price perlu return balik above 32 sen untuk kita katakan dia boleh buat all time high baru. Lagi dia tak break out all time ni, meaning kita jangkakan yang mana price berada below $32 sen ni, ini bermakna fundamental dia ada something wrong. So adakah boleh invest? Kita akan tengokkan kat sini, kita nampak price keep buat low, buat low. So meaning kat sini kita tengokkan kita adakah dia akan buat next low. Kita boleh low ini to low ini kita draw dan kita ada trend line seperti mana kita anda boleh draw sebelum ni, iaitu low ini to low ini. Apa yang berlaku, anda tengok dia breakout in out dan currently price kuartal sedang cuba balik breakout yang ni. So adakah boleh berlaku? So sekiranya breakout kawasan ni, breakout trend line ni, kita jangkakan dia boleh naik sikit dalam 12 sen, boleh possible untuk naik. Tapi kalau dia return balik ke kawasan below dan breakout yang ini, so ini kita jangka another low yang akan coming up untuk ADS. So itu yang Zul boleh jangkakan. So cara fundamental, nampak technical chart adalah menunjukkan bad dia punya fundamental. Untuk kembali sihat perlu berada di $32. So adakah anda invest? So 12 sen terpulang kepada anda. Kalau anda ada duit mungkin nak invest 1000 kemudian expected duit to loss, anda boleh invest. So risk and reward anda kira kan. Tapi untuk current time ini yang boleh tengokkan antara trend line ni dan trend line ni untuk penentuan sama ada dia boleh berlaku kata sedikit build up momentum untuk pergi ke 32 dan above balik 32, ataupun dia breakout kita punya trend line di bawah ni untuk price another lower low. Sebab apa? Dia consider free fall, kita tak tahu dia drop sampai mana, sampailah dia stop. So itulah untuk ADS. So next di ruangan komen, thank you tu tolong tukar Solana. Okay, Solana juga tengokkan ni target first TP 26 second 3 video. Minta tuan-tuan tengokkan pullback ada. Okay, macam akan tadi tu jangkakan pullback kita berada at least dalam $25. So kalau pullback kat, okay, pullback pula kat area berapa? So macam juga kan ni mungkin kita boleh pergi balik kat Solana. So Solana tadi tu jangkakan iaitu currently kita ada formation yang penting, iaitu jangkakan dia perlu breakout yang ni. So untuk currently kita berada di 25. So dengan keadaan Bitcoin yang agak bullish, possible price boleh return balik kawasan ni dan dijangkakan untuk short term dia akan buat pergerakan ke 25. So meaning break saja above 25. So tu tak jangkakan dia akan drop dah below ni, unless kalau kita nampak sedikit quarter week untuk di Bitcoin. So apa yang berlaku, tu jangkakan dia akan berlaku rejection di 25 dan boleh return balik ke 18 untuk another push up untuk momentum breakout 25 dan breakout juga trendline. So ini aku kata pergerakan yang lebih cantik. The price return to be ready. Kalau drop $18, kemudian anda boleh aku kata expected, aku kata buy DCA kawasan ni, dan jangkaan kita untuk anda right atau tidak, atau betul ada anda buy kawasan ni. Bila price bound dan breakout trendline 25 dan breakout trendline ni, jangkakan dia akan start build up bullish momentum dan masa tu kita akan next pullback lah around dalam 25. So break saja atas 25 tu tak jangkakan untuk dia akan drop lagi below daripada $25. Sebab apa? Kita ada key level penting di kawasan ini. So meaning strong resistance akan menyubah beri strong support. So itulah untuk di kuartal Solana.
So net orang komen nak tengokkan lagi. Zul pakai iPhone macam mana nak join YouTube? Tak nampak button donate pun. Dia bukan button donate maknanya. Dia adalah button join untuk YouTube. Betul macam ni. Terlalunya dia akan ada button join ni. Join ini adalah untuk join dapatkan membership. So ingat YouTube lalunya dia akan ada sampai okey macam dia donate lah macam membership. So anda perlukan membership untuk dapat untuk nampak link ini, untuk nampak membership ni. Perlu join, selepas settle join anda akan dapat membership. Dalam membership ni baru ada dalam membership tu akan ada mesej yang mengandungi link untuk ke Discord. Klik saja link Discord tu, automatik anda akan masuk terus ke dalam Discord. Tapi untuk dapatkan nampak member ni, anda perlu join dulu membership dulu untuk di YouTube. So di iPhone tak nampak tu tak pasti, tapi selalunya dia akan berada di sebelah nama ataupun sebelah button subscriber untuk button join. Normally untuk yang tu selalu kata join grup-grup lain ataupun kata yang YouTube yang kata tu suka tu, macam tu lah, dia ada button join macam tu. So itu untuk nawakkan tadi. Don't forget about Soul lah. Betul, tu tengok Kanda Soul tadi. Kemudian kat mana lagi nak beli Ledger? Okay, kat mana nak beli Ledger Nano S? So kat sini tu ada crypto dekat, nanti tu akan tengokkan crypto. Okay, kat sini nampak ini crypto Bilis ni. So itu adalah beli dekat crypto Bilis. Anda tengok kat sini. Okay, crypto Bilis ni consider dekat Malaysia ni memang anda nak kata boleh trustly lah, most trustly buyer dekat kata kat Malaysia tu crypto Bilis. Anda boleh beli website, boleh beli melalui dekat Shopee dia pun boleh. Yang make sure anda yang official punya. So Zubai kat sini, dan Zubai yang mana? Zubai adalah Nano S Plus. So dia ada dua Nano, dia ada tiga ya, Nano S, Nano X, Nano S Plus dan Nano S. Nano S yang paling low. So at least anda nak beli, make sure anda beli Nano S Plus ataupun Nano X saja. Bezanya adalah yang ni adalah Nano X ada Bluetooth, Nano S pakai kabel. So Zul more prefer pakai kabel daripada Bluetooth. Tapi kalau anda nak pakai Bluetooth pun tak boleh, tak ada masalah. Dia hanya kata itulah teknologi saja. Tapi kalau Nano S saja yang tak ada plus tu jangan beli. So apa lagi kita tengokkan di ruangan komen. Cakap merapu 14k je Pulau Bandar. Okey ya kan, tak bertulang mana dah menunjukkan. Thank you siapa-siapa yang komen bawah tu. So untuk Enan 123 macam juga kan, anda mungkin tak tengok dia punya review hari-hari, mungkin anda skip macam kan. So ada mention kan, adakah price akan jatuh ke 14 ataupun start a build up. Sebab apa di dalam Discord channel tu ada share kan yang ni, ikutkan ni 11 hari bulan 1. So ada share kan 11 hari bulan 1. Aku kata tengokkan pergerakan ni. Dekat belakang ni tengok ada pergerakan hijau dan merah ni. Apa yang tu share kan, tu share balik dia punya chart, iaitu tu share yang ini, pergerakan yang ni. Tu misalkan kita akan ada pergerakan sama ada bullish ke bottom ataupun ke aku kata bullish ataupun bottom. Yang mana kita nampak sebelum ni, dia ada sharekan kita ada ini, kita ada key level juga kan 18 penting. Kemudian kita ada trend line kita untuk aku kata falling channel, dan masa tu juga kan kita ada ni. Inilah penentuan dia. Sama ada kita breakout trend line hijau ni dan trend line merah ni adalah penentu. Untuk kita breakout hijau, meaning kita akan start bullish, macam juga akan duk rally. Kalau kita reject bawah breakout merah ni, meaning kita akan possible untuk dapat bottom kita dalam 14 ke 10k. So apa yang kita dapat? Technical beri bullish, data bullish. So dia akan macam juga akan lepas berlaku pergerakan break 14 tu, dia akan no more pergerakan ke 14k, dan sebelum ni 5.5 adalah kita punya bottom. So Zuzan anda ingatkan, mungkin anda tak tengok review tu hari-hari. Tu ada review hari-hari, ada yang live. So ni kalau anda kata selalu review, tengok dia punya review, anda akan kata alert lah dengan sebarang tu punya technical analysis. So technical analysis kita boleh berubah. So macam ni pun boleh berubah, tak terus naik, berlaku pullback, adakah akan berlaku back ataupun terus naik. So bergantung. Kalau ada volume, kalau ikutkan berdasarkan kata fundamental, kata technical, price dah berada di kawasan resistance, nak naik, kalau nak naik lagi candle pun dia hanya rally. Kalau nak naik hanyalah dengan volume saja. Kalau ada volume barulah boleh naik. Tapi kalau ikutkan momentum dah tak ada naik dah untuk pergerakan. So price technical ni adalah bukan 100% macam tu. Dia ada percentage dia. Boleh possible untuk naik tinggi, possible untuk drop bawah. So currently dah possible adalah more kepada drop berbanding untuk naik berdasarkan data yang tu terangkan tadi. So apa lagi di ruangan komen, kita akan tengokkan lagi. Ada private Discord channel kot. Menunjukkan Zul ada, yes ada private Discord channel, tapi untuk membership saja. So contoh siapa yang
Kalau ikutkan sini di ruangan komen, ada yang anda tengok kan, siapa yang ahli membership dia akan ada lencana kat sini. So dia ada member dah 3 month Adrik. So dia akan ada lencana ni. Lencana ni macam apa akan anda dapat? First anda akan dapatkan dalam Discord channel. Kemudian masa dia buat live, sekiranya anda request chat, Zul akan prioritikan kepada membership. Kemudian barulah kepada subscriber. So itu nak Discord nak join Discord channel macam mana? Macam kan anda perlu join punya YouTube membership, kemudian cari ruangan membership ni dan klik membership. Dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord channel. Assalamualaikum. Bronte Free review bond coin, meme coin pertama Solana. Meme pertama Solana. Thank you bro. Okay. Okay, kan bond. Okay, tu tak pernah dengar bond BONK USDT. Ada kat mana chat? Kita tengokkan bond ada di HUB, ada GIO. So mungkin kita akan tengok di GIO jap. Okay, kat sini harga dia adalah almost 0.00. Okay, saya ingat je. Di HUB pun lebih kurang sama. HUB lagi bawah maknanya. So HUB dia akan start. So kat sini kita tengokkan berdasar ni 4 hours support dia kat mana. Support dia berada di bawah ni. Kosong pun anda tengok lah ni, nak sebut pun aku kata tak lepas dah. So adakah dia berada di kawasan support? So meaning kita ada beberapa level ni. First nanti tu akan draw kan. Yang ni kita hide ni, nampak yang merah ni. Kita tak ni, kita ada kawasan ni. So currently ini adalah kawasan resistance dan support. Kalau nak cari Fibonacci pun boleh. So jangkakan garisan Fibonacci akan berada kawasan yang kuning ni. So swing low, nanti kita akan swing low yang ini to swing high kan ni. Dan kita nampak currently price berada di kawasan mana? Dia berada kawasan dalam range support untuk support untuk high ni. So meaning bermakna kita dah bermain price tu bermain below kawasan ni. Dan untuk key level kita pun kita berada bawah ni. So meaning suggestion untuk bond ni ada possible adalah price akan ada drop balik ke kawasan below ni. So drop atau tidak kita tengok kan, tapi price dah berada di kawasan support. Currently nampak weak untuk dia progress untuk naik. Sebab apa? Price main below support ni. So suggestion adalah price more untuk drop. Sebab apa? RSI 50, stock RSI dah overbought sangat. So meaning momentum itu dah tak ada. So meaning selling price dalam market. So untuk bond ni dijangkakan ada possible untuk sikit drop balik ke kawasan ini sebelum mungkin akan ada balik rebound. Tidak, unless kita tengok price kata di bond ni berjaya above balik kuasa terline ni dan berjaya above balik box ni. So meaning kita boleh katakan price akan naik balik. Naik sampai mana? Kita akan cari box resistance, swing high to swing low yang currently ada. Meaning kita akan ada box resistance. So inilah untuk suggestion untuk di bond. Price boleh naik, boleh drop. So berdasarkan NC kita boleh katakan price boleh naik bound antara support dan resistance. Loss mana-mana? Kalau loss support ini macam ni, kita jangkakan price boleh drop balik ke kawasan ini. Kalau price kata bound, dia akan bound resistance. Bound resistance ni breakout resistance, kita boleh target 1.2, 1.6 ke atas. So itulah suggestion untuk bond. Dan kalau anda nak kata invest, biarkanlah price murah sangat ni. So kalau nak invest kata contoh, kalau anda tak ada target RM1,000 nak invest untuk long term, tu invest saja. Tapi juga akan make sure anda duit itu adalah duit expectation boleh loss. Sebab apa? Ini aku macam kan kawan kita ni pun adalah meme coin. So make sure anda kira risk and reward, tolerant anda punya risk and reward. Berapa dana yang anda boleh kau consider hangus dan kira dia punya reward berapa percentage yang anda boleh dapat. Mungkin anda nak buy kawasan ni, kalau drop kawasan ni mungkin anda nak sell sikit, ataupun anda sampai kawasan ni anda nak TP terus. So bergantung kepada anda punya kata plan. Kan adalah support resistance. Currently support ini menunjukkan weak dan kita berada di kawasan below trendline ni. So ini suggestion adalah price more untuk drop bawah unless breakout yang ni. Dan kalau breakout ni kita boleh nampak price possible boleh naik balik at least ke kawasan resistance. Breakout tidak bergantung kepada data ni. Nanti kita akan tengokkan bila price dah sampai kawasan ni nanti. So itulah untuk di bond. Betul lagi tak? Okay, dah. Okay, masya-Allah malam ini ini kerja malam sebenarnya. So ini dua akan cuba buat live untuk malam ni. Macam dah lambat sikit, dalam 11 suku. Selepas tu balik kerja nanti. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. Jumpa anda malam ni insya-Allah secara live. Dan sekiranya ada sembarang update yang tu tak mampu nak buat untuk malam ni, tu akan updatekan di dalam Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan anda lain. Jumpa anda nak review pagi insya-Allah malam ni secara live. Assalamualaikum. Bye bye.